Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya tak nak fokus kepada kemahiran ketandas, tetapi saya nak buat video untuk menjawab soalan yang dihantar kepada saya oleh seorang guru. Dia guru sekolah swasta dan dia minta saya bagi pandangan lah mengenai bagaimana nak uruskan isu anak muridnya yang mengalami autism. Jadi cikgu ni maklumkan anak murid ni dia ada autism, dia boleh belajar, maksudnya kognitif dia lebih kurang setara lah dengan kawan-kawan, dan dia belajar di sekolah swasta yang mana tidak ada aliran pendidikan khas, maksudnya anak tu berada di dalam kelas sama dengan rakan-rakan lain yang tipikal. Masalahnya adalah anak ini walaupun dia mampu belajar, dia mempunyai masalah tingkah laku yang agak membimbangkan lah. Antara tingkah laku yang dibuat oleh anak ini, dia perempuan, dia suka tendang budak lelaki, suka tarik rambut, suka jerit-jerit, suka maki-maki kepada murid-murid lelaki. Sebab cikgu ni kata semasa dia di sekolah rendah, anak murid ni dia teruk kena buli dengan murid lelaki, mungkin di sekolah lain. Jadi dia memang sangat tak boleh tengok budak lelaki. Dia tengok budak lelaki akan trigger lah segala tingkah laku yang negatif ni kan. Jadi cikgu ni saya tak pastilah dia cikgu counselling ke apa, tapi nampak gaya macam this teacher is in charge of this girl. Dan Abdullah dan masalahnya sekarang adalah cikgu-cikgu lain pun sudah tak mampu nak handle murid ini, dan cikgu-cikgu macam abaikan dia dalam kelas sebab tak larat nak layan tingkah laku dia, dan apa-apa isu akan datang kepada cikgu ni say that budak ni buat ni tolong settlekan. Okay, jadi cikgu ni pun dia dah tertekan dan dia tanya saya apa nak buat. Saya tanya cikgu ni dah bincang dengan mak bapak ke? Apa jawab cikgu ni adalah bila bincang dengan mak bapak cakap di rumah anak tu tak ada masalah tingkah laku, di rumah anak tu sangat taat, mendengar kata, tidak menjerit, tak ada masalah apa. Masalah ni cuma di sekolah saja. Dan cikgu ni dia cuba buat reward chart. Contohnya kalau hari ni you buat macam ni, you dapat star ke apa ke, but the girl is smart. So the girl kata I don't want to do this is stupid, this is silly, macam tu. So apa nak buat? Dr. Hasnah dia tanya. Jadi saya rasa saya ada tanya cikgu ni juga, ada buat RPI tak? Cikgu ni jawab tak buat. Mungkin di sekolah dia murid yang ada autism ni, she's the only student with autism di sekolah tu, so tak ada RPI. And I'm not sure whether this teacher has special education background or not. Tak sempat kan nak bertanya. Jadi nasihat saya kepada Cikgu Niza kalau tak salah saya, dan juga cikgu-cikgu yang lain, nasihat saya nombor satu adalah murid yang ada diagnosis, tak kiralah sama ada murid ni duduk di kelas aliran perdana atau di kelas pendidikan khas, wajib kena ada RPI. Kebanyakan cikgu dia buat RPI kerana kementerian suruh, guru pelonggaran suruh, nanti Nazir nak datang tengok. Dia buat tu disebabkan faktor-faktor luaran, faktor-faktor takut nanti ditegur sebab tak buat. Tapi yang sebenarnya cikgu-cikgu, RPI ini adalah satu instrumen, satu alat yang sangat powerful yang boleh bantu kita menyelesaikan isu-isu yang begini. Okay?
InsyaAllah lain kali saya cerita dengan lebih, kalau ada yang nak belajar tentang RPI, kita fokus kepada isu ni. Di Amerika Syarikat, apabila murid ada RPI dan apabila murid itu yang ada diagnosis yang ada RPI itu didapati mempunyai tingkah laku bermasalah, maka diwajibkan pihak sekolah diwajibkan untuk menyediakan apa yang kita panggil Functional Behaviour Assessment, ataupun dalam bahasa Melayunya kita sebut penaksiran tingkah laku functional. Dan selepas kita dah buat Functional Behaviour Assessment, kita dah tahu apa yang menyebabkan apa isu dan sebagainya, kemudian kita wajib buat Behavioural Intervention Plan ataupun plan tingkah laku, plan intervensi tingkah laku. Jadi perkara-perkara ni, RPI-nya, Functional Behavioural Assessment-nya dengan Behavioural Intervention Plan tu, dia dijalankan secara formal, ada dokumen-dokumen dia dan sangat komprehensif dan sangat mendalam. Dan yang bagusnya, benda yang bertulis atas kertas ni, yang bagusnya adalah kita boleh guna RPI, Functional Behaviour Assessment dengan Behavioural Intervention Plan tu, letak dalam satu file. Bila mesyuarat dengan guru penolong kanan, dah ada sini. Bila mesyuarat dengan guru besar, ada. Bila mesyuarat dengan mak bapak, ada. Jadi dokumen ini membantu semua orang untuk, what I like to say is, be on the same page. Jadi maklumat yang kita sampaikan kepada guru besar, maklumat yang kita sampaikan kepada guru penolong kanan, kepada ibu bapa, kepada cikgu-cikgu lain, semua maklumat yang sama, semua orang faham isu tu. Because number two, semua orang dalam persekitaran anak tu perlu bekerjasama. Kalau harapkan Cikgu Niza seorang, nanti mati terkedang Cikgu Niza seorang-seorang. You know, behavior dia dah teruk macam tu, tak boleh Cikgu Niza seorang je buat. You know, guru besar kena tahu, bila guru besar faham, baru guru besar bagi arahan kepada guru kanan, guru-guru lain. Okay, this is what you need to do in the classroom. Kena ada borang kumpul data tingkah laku. Kalau dia menjerit, dia tendang, kena tanda. Bukan Cikgu Niza saja yang buat, everybody kena buat. Jadi ini yang missing dalam kita punya education system ni, missing. Dan kalau kita trace balik dia punya isu adalah disebabkan cikgu-cikgu tak faham, mak bapak pun tak faham RPI ni untuk buat apa. Cikgu-cikgu kan sangat allergic dengan RPI, sebab bagi dia RPI we want to teach the children, nak tulis RPI, buang masa nak tulis. No, RPI doesn't have to be buang masa, it can be done really quick. Tak sampai setengah jam boleh siap satu RPI if you know how to do it, you know. So first of all kena buat RPI. Dan Functional Behaviour Assessment tu salah satu benda, saya bagi perkataan-perkataan ni nanti you all boleh google. Sekarang ni kan dekat internet tu, mak dengan pak je tak ada. Benda-benda lain, maklumat lain semua ada. Kalau kita tulis Functional Behavioural Assessment tu kan, macam-macam borang kumpul data akan keluar. Kita boleh pilih yang mana yang sesuai yang kita buat. Jadi untuk tingkah laku murid ni, kita kena ada satu borang kumpul data. Masalahnya di sekolah tu, daripada pukul 7 sampai pukul 2 ke apa, bukan satu cikgu je yang handle budak ni. Nanti masuk cikgu Zakiah, nanti masuk cikgu Ilya, nanti masuk cikgu Rohaya, nanti kan. Jadi kita nak observe tingkah laku murid tu, borang kumpul data tu mesti ada atas meja. Each time dia buat behavior, kita tanda. Dan pengumpulan data tu mesti very simple lah, so that everybody can just open the file, tik, tanda je kan. Okay. Bila kita dah ada borang, selalunya kalau behavior ni saya suka buat satu minggu supaya kita boleh tengok Isnin hingga Jumaat taburan tingkah laku dia macam mana. Dan apabila kita tunjuk kat mak bapak borang tu, puan, ini borang kumpul data, borang Functional Behaviour Assessment untuk anak puan. Kalau dia tengok daripada pagi pukul 7 hingga pukul 2, anak dia tak berhenti pukul orang, tendang orang, ludah orang, terajang orang, tarik rambut orang, barulah mak tu dikejutkan daripada dia punya comfort zone. Cikgu tanya mak kata di rumah tak ada masalah. Yalah, di rumah tak ada masalah. Look,
just because anak you tak ada masalah dekat rumah. No. Habis tu you hantar anak you kat sekolah, harap cikgu saja nak settle, dan cikgu tak settle, and what's going to happen is that habis sekolah tu, anak dah tak pergi ke sekolah, hempuk kepala sendiri, behavior tak settle juga. Mak bapak tak boleh lepas tangan kepada cikgu. Dan cikgu pula, sebab Cikgu Niza ni dia kata guru besar buat keputusan untuk benarkan murid ni teruskan pengajian. Kalau kita nak benarkan murid tu teruskan pengajian, kita tak bolehlah tak settle behavior dia, kena settle behavior dia. Kalau kata anak tu duduk di sekolah kita daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, dan sepanjang tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tendang, maki, tarik rambut, jegit apa-apa semua, for 5 years, what you have done is that you are actually teaching the child that it's okay to do all these things, because you do it in school for 5 years, okay, nobody say anything. So by not doing anything, you are actually teaching that these negative behaviours are okay, kan? So tak boleh kita, kalau kita nak simpan anak ni dalam sekolah, kita kena bertanggungjawab untuk ubah dia punya tingkah laku. Dan tingkah laku ni kalau teruk, it will not solve overnight. Hari ni kita buat, esok solve, tak. Mungkin akan mengambil masa berbulan-bulan. Tetapi bila kita ada functional behavioural assessment, kita ada behaviour intervention plan, dan kita punya plan ni guru besar faham dan guru besar pun setuju untuk bertanggungjawab. Guru penuh kanan faham, guru penuh kanan pun kata, well, I'm part of the team. Cikgu yang mengajar sains, matematik apa semua, yes, we are in it together. Then walaupun dia akan mengambil masa bulan, dia akan solve. Okay, jadi untuk anak ini, walaupun dia ada autism, tapi kognitif dia okey, dia faham dan sebagainya. Salah satu cara yang saya cadangkan kepada Cikgu Niza adalah cognitive behavioural cognitive behavioural therapy. Jadi kita nak ubah tingkah laku dia, tapi kita mengajak dia untuk terlibat bersama, untuk dia sendiri ada kesedaran apa yang okey, apa yang tak okey. Jadi kita kumpul data, dalam banyak-banyak kumpul data tu kita dapati bahawa yang paling teruk sekali adalah tendang dan tarik rambut, sebab ini mencederakan orang, kan. Okey, so mungkin kita tackle yang itu dulu. Dan mungkin you need to get the child involved and tunjuk kat dia, look, katakanlah nama dia Diana, look Diana, this week you kick, you punch and you pull this person's hair 20 kali. Okay, Diana kena kurangkan. Kalau Diana tak kurangkan, then you kena bagilah. Saya tak boleh lah nak cakap kalau Diana tak kurangkan, Diana tak boleh datang ke sekolah ke. Kalau kata dia memang tak suka pergi sekolah, it won't work lah. Kalau Diana akan kurangkan, Diana dapat apa, I cannot give you the idea because I don't know the child, but there are lots of ideas. Okay, mungkin perlu cari kelas yang paling kurang murid lelaki ke, sebab dia bila dia tengok budak lelaki, dia teringat sekolah rendah dulu dia banyak kena bully, trigger, kan. Dan dalam kelas tu mungkin letak dia dekat satu corner yang dikelilingi oleh murid-murid perempuan dan murid lelaki kat ujung ke, kan. Dan kalau kata dia tendang tu, you need to remove her. Kalau kata dia tingkah laku yang mencederakan ni, kita tak boleh tolerate. You need to take her, okay, Diana, kita tak boleh pukul orang, kita tak boleh tarik rambut orang. Diana kena pergi pejabat guru besar ke, duduk dekat satu corner ke, duduk dalam bilik kaunseling ke, dan di situ Diana kena siapkan tugasan. Jangan pula kita pull her out because of the negative behaviour, tak bagi dia buat apa, lagi suka, boleh tidur, boleh apa, kan. Kena bagi dia tugasan yang membuatkan dia rasa, I want to be in the classroom. Tapi itu adalah micro yang cikgu boleh baca dan cikgu boleh fikirkan. Tapi yang makronya tu mesti ada RPI, mesti ada functional behavioural assessment, kena ada behavioural intervention plan, and everybody yang mengajar Diana tu mesti be part of the team.
Tak boleh Cikgu Niza seorang. So let's start with that and then tengok macam mana. Dan saya rasa parents pun need to be part of the team. Apabila kita dah kumpul data selama seminggu, boleh nampak betapa teruknya Diana, then maybe parents akan dekat rumah pun parents akan boleh kata Diana start pagi-pagi. Macam saya dengan anak saya, bila dia pukul orang pagi-pagi sebelum pergi sekolah tu, saya review dengan dia, Abdullah, today you cannot do this, you cannot do that because your friends are not going to like you. Saya tazkirahkan dia. Dia balik petang-petang, the first thing, okay Abdullah, hari ni macam mana? So kita kena get mak bapak tu pun sama-sama. Tak boleh Cikgu Niza ni seorang-seorang je buat. Okay, ini adalah kali pertama saya bagi perkongsian dengan cikgu-cikgu. Komen sama ada di Facebook saya di bawah ataupun di di YouTube saya. Sebab daripada komen tu saya boleh faham, saya boleh gauge apa yang cikgu-cikgu tuan-tuan dan puan-puan faham, apa yang cikgu-cikgu tuan-tuan tak faham. Okay, see you again, bye, Assalamualaikum.